Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa hdina bi hidayatil 'arifin. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir fa inna taysira kulli 'asirin 'alaika yasir. Allahumma rabbi tammim bi khair. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni kita dapat sama-sama bertemu sekali lagi dalam sebuah majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu seperti biasa sebelum saya memulakan pengajian kita ataupun perbincangan kita berkaitan dengan fiqh ibadah, terlebih dahulu saya memohon kepada semua yang sedang memerhatikan, yang sedang bersama dengan saya pada saat ini, yang akan bersama dengan saya nanti insya-Allah, ya, saya mohon pada semua untuk sama-sama kita kongsikan live Facebook ini untuk kita berkongsi kebaikan, sebagai tanda kita berkongsi kebaikan, yang mana mudah-mudahan perkongsian kita ini akan didengari, perkongsian kita ini akan dapat kebaikan bersama. Mungkin ada di antara kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang mungkin dia ingin untuk mengetahui tentang apa yang akan kita bincangkan pada malam ni, tetapi mereka tidak mendapat maklumat. Tapi oleh kerana kita berkongsi, insya-Allah mudah-mudahan perkongsian tersebut mereka juga mendapat ilmu dan mereka juga dapat mengamalkan apa yang akan kita bincangkan pada malam ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya mohon pada semua yang bersama, yang sedang memerhatikan, yang sedang bersama dengan saya, yang akan bersama dengan saya pada malam ni, untuk sama-sama kita tekan butang share. Untuk sama-sama kita tekan butang share, sama ada di Facebook sendiri, di wall sendiri, ataupun kita share di grup insya-Allah. Grup-grup pengajian, grup-grup jiran tetangga, grup-grup apa sahaja, insya-Allah mudah-mudahan ianya akan dikira sebagai amal kebajikan kita insya-Allah. Ad-dalu ala khair, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang menunjukkan, yang berkongsi tentang sesuatu kebaikan, tentang sesuatu kebajikan, tentang sesuatu amal saleh, insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah, kata Nabi, kafa'ilihi, orang tersebut seumpama orang yang melakukannya. Jadi tuan-tuan, kemungkinan kita punya amalan sedikit, tetapi oleh kerana perkongsian kita yang kita buat, masya-Allah tabarakallah, ramai di kalangan kita yang mendapat kebaikan tersebut. Kita kongsi hanya satu, masya-Allah, mungkin satu akan dapat. Tapi kalau kita kongsi 10, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita akan dapat paling kurang 10 kebaikan. Orang boleh berkongsi tentang jualan yang dibuat secara live. Orang boleh berkongsi tentang sesuatu benda yang lara, yang sia-sia. Tapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, orang sukar untuk berkongsi tentang majlis-majlis ilmu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, insya-Allah pada malam ni kita akan membincangkan ataupun kita akan menyambung perbincangan kita berkaitan dengan lafaz amin. Seperti mana yang pernah kita bincangkan dalam pertemuan yang lalu, yang mana tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam perbincangan yang lalu kita telah bahaskan berkaitan dengan cara sebutan amin di dalam sembahyang. Cara sebutan amin di dalam sembahyang. Jadi pada malam ni insya-Allah kita nak belajar dan juga kita nak tahu di manakah ataupun bilakah saat yang sesuai untuk seseorang makmum itu mengucapkan amin. Untuk seseorang makmum itu mengucapkan amin ketika mana selesai daripada bacaan Fatihah. Bilakah saat yang sesuai? Bilakah waktu yang sesuai seperti mana yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam?
Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kata musannif rahimahullahu taala, makmum mengucapkan amin. Makmum mengucapkan amin serentak dengan ucapan amin imam, bukan sebelumnya atau selepasnya. Yang kata makmum ni nak mengucap amin, kan? Minggu lepas kita dah belajar bagaimanakah sebutan amin di dalam sembahyang. Kali ini bilakah nak ucap? Maka ucapan amin imam itu ataupun ucapan amin makmum itu mestilah bukan sebelum atau selepas bacaan imam. Dia mestilah serentak dengan bacaan amin imam. Kerana apa? Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ammana al-imamu fa'amminu. Fa inna man wafaqa ta'minuhu ta'min al-malaikah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekiranya imam mengucapkan amin, imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin, yakni serentak dengan aminnya. Maka sesiapa yang ucapkan aminnya serentak dengan amin para malaikat, diampunkan untuknya dosa yang lalu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam sembahyang, ya, kalau dalam sembahyang yang jahar ni, berapa kali kita ucapkan amin? Paling kurang 2 kali. Paling kurang 2 kali. Sembahyang subuh 2, sembahyang maghrib 2, sembahyang isyak 2. Tuan-tuan, dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan diam. Bila mana imam ucapkan amin, jangan diam. Kita ni imam amin, kita diam. Rugi tuan-tuan dan puan. Sebab apa? Hanya ucapkan amin, dosa kita diampunkan oleh Allah. Rakaat yang pertama. Rakaat yang kedua, amin sekali lagi, dosa kita diampunkan lagi tuan-tuan. Suka tak kita bila mana kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, dosa kita bersih tuan-tuan. Tidak ada langsung dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Kenapa? Kerana semuanya telah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak tercatat dalam buku catatan amalan kita. Dosa-dosa tidak ada. Tengok-tengok, tidak ada tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita ni ucapkan amin ketika mana imam mengucapkan amin. Tapi dengan syarat, mestilah bacaan amin tersebut, ya, bukan lewat ataupun bukan sebelum. Dia tak boleh lewat ataupun sebelum. Dia mestilah bersesuaian, bertepatan dengan ucapan aminnya imam. Baik. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "Idza qala ahadukum amin wa qalatil malaikatu fis sama' amin. Fawafaqat ihdahuma al-ukhra, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Maksudnya, sekiranya salah seorang daripada kamu mengucapkan amin dan malaikat di langit juga mengucapkan amin, lalu setiap salah satu amin serentak dengan yang lain, nescaya diampunkan dosanya yang telah lalu. Ini sekali lagi menegaskan benda yang hampir sama seperti mana yang kita baca dalam hadis yang lalu. Baik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini berkaitan dengan lafaz amin kita. Bila nak ucap, dia akan datangkan lagi beberapa masalah untuk kita berikan perhatian. Terkadang ucapan amin, orang kata ucap amin kan selalu duk sebut, ucap amin kan selalu duk sebut. Nak bincang apa lagi? Benda simple. Dia ada beberapa masalah yang lain yang mungkin kita tak perasan. Sekiranya berlaku perkara ni, bagaimana nak buat? Contohnya, sekiranya imam tak ucapkan amin, bagaimana kita nak buat? Ataupun boleh tak kita ni, kalau kita ni imam baca Fatihah, kita pun baca Fatihah. Bila kita baca Fatihah, imam pun baca Fatihah. Kita habis waladhdallin, imam habis waladhdallin. Adakah kena sebut 2 kali ataupun sekali? Kita baca Fatihah, imam pun baca Fatihah. Kan? Dia baca kuat jahar. Dia bismillahirrahmanirrahim, kita pun bismillahirrahmanirrahim. Kan? Contohnya ada imam ni yang kita pergi mana-mana lah, kita nak tiru bacaan dia. Setengah orang dia suka tiru bacaan. Pergi Masjidil Haram dengan Syekh Abdul Rahman Sudais, Syekh Mahir, Syekh Bandar Balilah. Kita ni suka untuk tiru bacaan dia. Kita pun macam mana? Kita pun waktu dia baca Fatihah, kita pun baca Fatihah. Bila dia baca Fatihah, dia waladhdallin, kita pun waladhdallin. Jadi 2, kan? Kalau ikutkan 2 Fatihah, mana 2 kali amin. Tapi bagaimana? Adakah
padan dengan sekali, ataupun kena baca amin untuk kita dan amin dengan imam tadi. Jadi insya-Allah benda ni kita akan bahas dan kita akan bincang dalam bab yang akan kita bicarakan pada malam ni. Jadi tuan-tuan, yang penting tuan-tuan dan puan-puan terus bersama dengan saya insya-Allah, dan kita kongsikan benda ni tuan-tuan dan puan-puan ya. Kita kongsikan pengajian kita ni, kita share, tekan butang share sahaja tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan kita akan mendapat kebaikan bersama insya-Allah. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita tidak disunatkan melakukan perbuatan atau ucapan serentak dengan imam kecuali ketika mengucapkan amin. Kerana mengaminkan di sini adalah kerana bacaan Al-Fatihah, bukannya kerana hendak mengaminkan semata-mata. Amin ini bukan semata-mata kita nak ucapkan amin, tapi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan ialah kerana bacaan Fatihah itu sendiri. Bacaan Fatihah itu sendiri. Maka sebaik imam habis membaca Al-Fatihah, makmum mengucapkan amin serentak bersama-sama imam. Oleh itu dapatlah diketahui bahawa yang dimaksudkan oleh hadis apabila imam mengaminkan ialah apabila imam hendak mengaminkan, bukannya apabila imam telah selesai mengaminkan. Idza ammana al-imam, kalau kita mengaji fi'al dalam bahasa Arab, ammana ni fi'al madhi. Jadi tuan-tuan, maksudnya adakah setelah imam baca amin baru kita amin? Tak. Dia mestilah serentak. Sebab tu disebutkan bahawa amalan bacaan amin ini merupakan satu-satunya benda yang boleh kita lakukan serentak bersama dengan imam. Kalau benda yang lain, dia boleh mengurangkan pahala. Contohnya, kita rokok. Rokok ni bersama dengan imam. Dia jadi macam wiper tuan-tuan dan puan-puan. Kalau ulama Tok Guru sebut macam wiper. Semayang ni macam wiper. Imam bangkit i'tidal, dia bangkit i'tidal. Imam turun sujud, dia turun sujud. Sama, serentak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, perbuatan tersebut boleh mengurangkan pahala solat berjemaah. Kurang pahala. Di mana? Di perbuatan itu. Kalau rokok dia berserta dengan imam, maka kurang pahala solat berjemaah. Baik. Tetapi dalam bab amin tidak. Amin dia boleh untuk ataupun dituntut untuk kita lakukan sama dengan ucapan imam. Kerana apa? Kerana menepati apa yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, makna menepati amin malaikat ialah menepati masa aminnya. Ada pendapat mengatakan makna menepati ialah menepati sifat ikhlas dan lainnya. Ni. Tak apalah tuan-tuan dan puan, ini dia detailkan lagi. Maksud malaikat di sini ialah malaikat hafazah. Ada pendapat mengatakan ia adalah selain malaikat hafazah berdasarkan hadis fawafaqa qawluhu qawla ahli sama. Maksudnya maka ucapan aminnya menepati ucapan amin penduduk langit. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ulama berpendapat malaikat itu adalah malaikat hafazah. Menjawab apabila amin itu diucapkan oleh malaikat hafazah, maka ia turut diucapkan oleh malaikat yang berada di atasnya, merangkumi penghuni langit. Ar-Ramli, Syekh Ramli berkata, sekiranya dikatakan mereka adalah malaikat hafazah dan malaikat-malaikat lain, maka adalah lebih tepat. Tak apalah tuan-tuan dan puan, nak malaikat apa pun kan, yang penting yang ucapkan itu malaikat di langit. Malaikat hafazah ke, malaikat yang penghuni langit ke, tak kira lah tuan-tuan dan puan. Yang penting kita ucapkan sama seperti mana yang dikehendaki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan menepati malaikat tersebut macam mana? Menepati dari sudut bacaan. Ada yang mengatakan menepati tersebut betul macam mana? Iaitu menepati dari sudut keikhlasan kita. Ucap tersebut keikhlasan kita. Tak apalah tuan-tuan. Amin. Ucapan amin. Sekiranya makmum, ni baik, dia datang sekarang, dia datangkan masalah. Kita mungkin memandang perbahasan berkaitan amin ini ialah satu perbahasan yang simple, perbahasan yang mungkin tidak berat. Sebab apa? Sebab selalu sebut. Tapi tuan-tuan dan puan, sebenarnya di sana ada beberapa masalah yang boleh untuk kita rungkaikan daripada permasalahan bacaan amin itu sahaja. Baik, dia kata sekarang ni, sekiranya makmum tidak dapat mengaminkan Al-Fatihah serentak dengan imam, maka dia boleh mengaminkan selepas amin imam. Dia tak boleh tu sebab apa? Contohnya macam mana
dia tak sempat ataupun apa-apalah masalah dia tak boleh untuk dia mengaminkan serentak dengan imam. Contoh dia terbatuk kan, imam waladdallin amin, dia terbatuk contohnya. Bila dia terbatuk kan, dia tak boleh nak sebut imam, tak sebut amin. Imam dah habis dah sebut. Maka macam mana? Kata musannif rahimahullahu taala, boleh untuk dia mengaminkan selepas aminnya imam. Boleh. Jangan kita tinggalkan. Sebab apa? Sebab ada fadilat dia. Kan? Tetap ada fadilat dia. Baik. Sekiranya imam tidak mengaminkan. Tadi masalah ni yang saya sebut. Masalahnya, contohnya imam tu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dia diam. Kita nak apa? Kan? Imam tidak amin atau makmum tidak mendengar amin imam. Imam baca amin tapi dia baca perlahan. Ghail waladdallin. Perlahan amin. Amin saja dia sebut, perlahan dia sebut. Makmum tak dengar, tuan-tuan dan puan. Atau makmum tidak tahu sama ada imam mengaminkan atau tidak. Makmum ni duduk belakang. Tadi ni imam ni sebut amin ke tak ni? Kan? Maka makmum boleh mengaminkannya sendiri. Tak perlu untuk tunggu. Tak perlu untuk cari, tak perlu untuk keliru. Kan? Waladdallin. Amin ke tak ni? Amin ke tak ni? Amin je lah. Sebab apa? Sebab tetap ada fadilah dia. Kan? Baik. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala lagi, sekiranya imam melambatkan amin daripada masanya yang disunatkan, maka makmum mengaminkannya. Dia diam. Waladdallin. Imam baca. Kan? Waladdallin. Dia tak amin lagi. Dia diam. Makmum kata, imam ni nak amin ke tak? Nak amin ke tak? Makmum boleh apa? Makmum amin dulu. Tak apa. Sebab apa? Dia lewat daripada masa dia. Makmum, imam baru amin. Makmum dah amin dah tadi. Tak apa lah. Selesai dah kita. Imam dia nak amin lewat, terpulang pada dia. Sebab apa? Sebab gapnya tak jauh daripada Al-Fatihah. Baik. An-Nawawi berkata, sekarang ni pendapat Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dia kata macam mana? Sekiranya makmum membaca Al-Fatihah serentak bersama imam. Ini tadi masalah tadi yang saya sebutkan. Makmum ni dia baca Fatihah serentak bersama dengan imam. Boleh tak? Tak ada masalah, tuan-tuan dan puan. Kan? Tak ada masalah. Sah sembahyang. Dalam hukum bacaan tak ada masalah. Cuma dalam bab rukun fi'li tak boleh. Rukun fi'li tak boleh kita mendahului imam. Rukun qauli tak ada masalah. Kan? Dia tidak membatalkan sembahyang. Sekiranya makmum membaca Al-Fatihah serentak, yang ini baca serentak bersama imam, dan selesai membacanya serentak, mula baca sekali, habis pun sekali, maka memadai dengan mengucapkan amin sekali sahaja. Kita ucap tu sekali lah. Tak perlu kata mestilah kena sebut dua kali. Kita waladdallin, imam pun waladdallin. Kena sebut amin, tak sekali pada. Amin cukup. Tak perlu sampai dua kali. Ini kata Imam An-Nawawi rahimahullah. Sekiranya makmum selesai membaca Al-Fatihah terlebih dahulu. Okey, ni dia baca sekali, tapi dia ni makmum ni jenis baca laju. Kan imam ni biasalah dia slow lah sikit. Kan dia jadi imam. Kan? Jadi makmum ni oleh kerana dia ni baca laju, maka dia habis dulu daripada bacaan imam. Maka dia menunggu imam selesai, barulah mengucapkan amin. Jangan dia ucap dulu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Imam baru iyyaka na'budu. Jadi bila imam baru iyyaka na'budu, tunggulah sekali imam habis selesai Al-Fatihah, kita amin bersama dengan aminnya imam. Ini adalah pendapat Al-Baghawi. Pendapat Al-Mukhtar dan betul ialah dalam keadaan itu makmum mengaminkan bacaannya sendiri, kemudian mengaminkan bacaan imam bagi mengikut imam. Ini pendapat yang mukhtar. Maknanya yang dipilih di dalam mazhab al-Imam Syafi'i ialah kalau dia baca bersama dengan imam, tiba-tiba dia makmum ni habis dulu. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia aminkan dulu bacaan dia.
bacaan makmum tersebut. Kemudian tunggu pula bacaan imam, imam habis waladdallin, dia pun amin sekali lagi, tak ada masalah. Jadi ada pendapat mengatakan bahawa tunggu, tak apa, tuan-tuan dan puan nak ambil yang mana. Dalam ni dia memilih ataupun disebutkan bahawa yang sebaik-baiknya ialah kita buat 2 kali amin. Satunya bacaan untuk kita, satu lagi dengan bacaan imam. Yang ini jelas sekiranya dalam sembahyang yang jahat ataupun dalam rakaat yang jahat, bacaan kuat. Kalau yang jenis bacaan perlahan, zuhur, asar, tak dengar lah tuan-tuan dan puan. Takkan nak pergi pambang dengan imam ni habis dah lagi Fatihah, imam ni habis dah lagi Fatihah, kan? Dia tunggu imam habis baca Fatihah, dia baru nak baca Fatihah, tak kena lah. Sebab apa? Sebab sembahyang sir. Sembahyang sir tak ada masalah, kan? Tidak disyaratkan. Yang ni kita kena dengar dalam bacaan yang berbentuk solat jahar. Baik, peringatan, faedah. Makmum boleh menjaharkan suara. Makmum boleh menjaharkan suara di belakang imam pada 5 tempat. Makmum ni dia macam mana? Makmum ni kita baca perlahan, jangan kuat bersama dengan imam. Terkadang kita ni tuan-tuan dan puan, sembahyang zuhur ni perlahan dah, imam dah baca perlahan, dia pula bagi kuat, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Sembahyang zuhur ganggu jiran sebelah. Ni kadang-kadang masyarakat kita ni duk jadi juga tuan-tuan dan puan, ya. Yang ni duk jadi juga. Sebab apa? Sebab katanya bacaan tersebut mestilah didengari oleh telinga. Jangan sampai kita ni nak dengarkan telinga kita mengganggu jiran sebelah yang sedang solat. Kan orang sebelah pun nak baca juga. Ada setengah orang ni dia tak boleh dengar bacaan orang. Bila dia dengar bacaan orang, dia akan jadi apa? Terganggu bacaan dia. Kan dia ni duk iyyaka na'budu tak habis-habis. Sebab apa? Sebab duk dengar bacaan kita. Lah dia ni jadi lambat. Terganggu dia. Jadi kita ni sebagai makmum, ya, tak boleh baca kuat, melainkan kata musannif rahimahullah pada 5 tempat, iaitu 4 daripadanya ialah ucapan amin. Dia mengucapkan amin bersama imam ketika doa, di dalam kunut solat subuh, ketika kunut witir selepas pertengahan bulan Ramadan, ketika kunut nazilah, dan ketika mengingatkan imam ketika terlupa ayat-ayat yang sedang dibacanya. Satunya bacaan Fatihah, yang keduanya kunut, dalam bab kunut witir, kunut ni, amin kan. Kemudian 4 amin, satu lagi ialah ketika mana mengingatkan imam. Contohnya imam terlupa, imam baca surah, dia terlupa, kita nak tegur imam, adakah baca perlahan? Imam terlupa baca qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum a'biduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum. Tak habis-habis tuan-tuan dan puan. Dia nak tegur imam. Imam ni lakum dinukum, tak jumpa ke? Jadi nak tegur imam ni kenalah suara kuat, bukan lakum dinukum perlahan. Dengar baik tak tegur, kan? Nak tegur imam kena kuat. Maka di sinilah dibolehkan untuk dia sebagai makmum menjaharkan ataupun menguatkan bacaan dia. Satu yang tadi amin Fatihah, amin kunut subuh, amin kunut witir, amin kunut nazilah. Kemudian apa lagi? Iaitu menegur imam. Menegur imam yang tersilap baca. Contohnya. Jadi 5 tempat ini tuan-tuan dan puan ialah tempat yang boleh seseorang makmum untuk menjaharkan bacaan dia. Suara dia boleh kuatkan. Baik. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah, disunatkan bagi imam dan orang yang solat berseorangan membaca surah. Sekarang ni dia masuk masalah yang lain. Selesai sudah berkaitan dengan bacaan amin. Selesai. Benda simple je tuan-tuan dan puan. Tapi ada perbincangan, ada permasalahan dia. Sekarang ni dia nak masuk. Selepas amin, kita baca apa? Kita baca surah. Sekarang ni perbincangan berkaitan dengan surah. Yang ni tuan-tuan dan puan, sangat bukan kata orang biasa, orang yang dah kadang-kadang yang dah jadi imam pun terkadang tersilap. Dia tak erti macam mana nak memilih surah ataupun bacaan yang macam mana. Yang ni kita sama-sama kena belajar dan berikan perhatian. Tambah-tambah sekarang ni
ramai yang sudah jadi imam di rumah. Musim PKP ni ada yang jadi imam subuh, ada yang jadi imam zuhur. Saya pun didatangkan dengan persoalan-persoalan. Ustaz, kalau macam ni macam mana, imam ni macam mana, imam ni macam mana? Sebab apa? Sebab masing-masing tak biasa jadi imam, kan? Tak biasa jadi imam. Tapi alhamdulillah lah, masing-masing nak mencuba dan nak belajar untuk menjadi imam, tak ada masalah. Kita boleh buat subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, dah tak boleh datang masjid, tak boleh nak penuh masjid, kita boleh buat di rumah. Cuma Jumaat jangan buatlah di rumah. Jumaat tak boleh buat di rumah. Jumaat kena datang ke masjid. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kemudian kata musannif rahimahullah, disunatkan. Maknanya bacaan surah ini ialah hukumnya sunat. Maknanya apa dia? Kalau imam selepas bacaan Fatihah, imam tidak mahu membaca surah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sembahyang maghrib ni. Amin. Kita ni makmum, kan? Kita ni makmum. Tak baca lagi Fatihah, kan? Tunggu surah, imam tak baca surah, imam terus Allahu Akbar. Imam ni tak baca surah ni. Aku ni duk tunggu dia baca Fatihah, dia baca surah, tiba-tiba dia tak baca surah. Kita pun macam mana? Adakah kita ni nak rukuk dengan imam? Tak boleh. Sebab apa? Kita ni sempat ataupun kita ada masa membaca surah Al-Fatihah. Kita ada masa sebenarnya, kita boleh baca, tapi sebab kita nak tunggu imam habis nak ambil pahala sunat, menunggu bacaan habis selesai dan juga mendengar bacaan Al-Quran, tapi kita tak sempat, tak boleh baca. Sebab apa? Sebab imam tak baca surah. Maka kita, tuan-tuan dan puan, wajib untuk baca Fatihah. Sebab apa? Kita sebagai makmum yang muwafiq, dimaafkan 3 rukun yang panjang. Yang ni perbincangan dalam masalah masbuk dan juga muwafiq. Nanti insya-Allah tuan-tuan dan puan, kalau ada rezeki kita akan terus dengan nanti tajuk, nanti bila sampai nanti kita akan bicarakan berkaitan dengan permasalahan masbuk dan juga muwafiq. Baik. Dikata disunatkan, maknanya boleh untuk tidak baca. Apa dia? Disunatkan bagi imam dan orang yang solat berseorangan. Sunat bagi imam dan orang yang solat berseorangan membaca surah selepas membaca Al-Fatihah, walaupun dalam solat sir, maknanya solat yang baca perlahan, kecuali pada rakaat ketiga solat maghrib atau rakaat ketiga dan keempat pada solat yang 4 rakaat, mengikut pendapat Al-Azhar, kerana ittiba', yakni mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Jadi yang sunat bacaan surah itu bila? Sunat itu ialah ketika mana bacaan pada rakaat yang pertama dan juga rakaat yang kedua. Baca surah ni imam dan juga orang yang sembahyang bersendirian. Makmum dah. Makmum tak sunat untuk dia baca. Tak sunat untuk dia baca surah. Yang sunat ialah imam dan juga orang yang solat berseorangan. Sama ada sembahyang jahar ataupun sembahyang sir. Yang penting dalam 2 rakaat yang pertama sahaja. Nak baca rakaat 3, rakaat keempat, boleh, tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah tuan-tuan dan puan. Cuma yang ini tidak menepati sebagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sunat membaca surah. Sunat membaca surah rakaat kedua, yang ini cara bacaan. Ya, perhatian kepada sesiapa yang nak jadi imam. Perhatian. Sunat membaca surah rakaat kedua lebih pendek daripada surah rakaat pertama. Rakaat kedua ni kita kena pilih ataupun kita kena baca ayat yang lebih pendek ataupun surah yang lebih pendek daripada rakaat yang pertama. Dia tak boleh rakaat pertama kita baca inna a'tayna, rakaat kedua kita bubuh qul ya ayyuhal kafirun. Tak boleh. Sebab apa? Inna a'tayna ni pendek. Surah yang paling pendek di dalam Al-Quran. Tiba-tiba rakaat yang kedua kita bubuh qul ya ayyuhal kafirun. Tak batal sembahyang, tetapi nampak kita ni tidak pandai melihat yang lebih afdal. Tak pandai melihat yang lebih baik. Sebab apa? Sebab disebutkan dalam kitab
Mughni bahawa sunat untuk membaca surah pada rakaat kedua itu lebih pendek daripada surah rakaat yang pertama, sebagaimana yang terkandung dalam hadis yang menjadi sunat, dalil sunat membaca surah. Baik. Di hujung bab sifat solat ini akan dibincangkan sunat memanjangkan bacaan surah pada rakaat pertama ke atas bacaan rakaat kedua menurut pendapat yang asah. Begitu juga sunat memendekkan bacaan rakaat ketiga ke atas rakaat yang keempat. Ketiga dan keempat, ketiga hendaklah sunat memendekkan bacaan rakaat ketiga ke atas rakaat yang keempat mengikut pendapat yang mengatakan sunat membaca surah pada rakaat ketiga dan keempat. Maknanya hak paling dekat kan. Dia lagi satu panjang, dua lagi pendek, tiga pendek, empat lagi pendek. Macam tu. Jadi tuan-tuan dan puan, itu cara bacaannya. Maknanya kalau ketiga dan keempat tu, kalau kita belajar tadi mengatakan bahawa tidak sunat, tetapi ada pendapat yang mengatakan bahawa boleh baca, tetap sunat baca pada walaupun pada rakaat yang ketiga ataupun pada rakaat yang keempat. Baik. Zahirnya para ulama mengutamakan pendapat sunat membaca surah pada rakaat pertama dan kedua sahaja. Mereka menguatkan lagi pendapat ini dengan hadis. Jadi para ulama sebenarnya mengutamakan bacaan surah itu hanyalah pada rakaat yang pertama dan juga pada rakaat yang kedua sahaja. Dalilnya apa dia? Dalilnya ialah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra fi az-zuhri bil awwaliyaini bi ummil kitab wa surataini. وفي الركعتين الأخيرتين بأم الكتاب ويسمعنا الآية أحيانا ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية وكذا في العصر وهكذا في الصبح. Baik. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Ummul Kitab dan dua surah pada dua rakaat pertama dalam solat zuhur, dan baginda membaca Ummul Kitab pada dua rakaat yang berikutnya. Kadang-kadang baginda memperdengarkan surah kepada kami dengan memanjangkan surah rakaat pertama yang tidak sama panjangnya dengan surah rakaat yang kedua. Begitu juga dalam solat asar dan begitu juga dalam solat subuh. Jadi ini bukti menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dalam sembahyang zuhur, dua rakaat pertama itu Nabi baca Ummul Kitab dan juga Nabi baca surah. Ummul Kitab dan surah. Pada rakaat yang kedua yang terakhir tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Ummul Kitab saja. Jadi ini cara yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma wa yusmi'una al-ayah ahyanan wa yutawwil fi ar-rak'ati al-ula ma la yutawwil fi thaniyah. Dan cara bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi biasanya Nabi akan memanjangkan rakaat yang pertama. Bacaan surah dalam rakaat yang pertama itu lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Itu perbuatan dan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian dalil yang mengatakan bahawa bacaan surah itu tidak wajib. Apa dalil dia? Ummul Qur'ani iwadun min ghairiha wa laysa ghairuha iwadun minha. Hadis ini riwayat Al-Hakim. Ya. Maksudnya Ummul Quran adalah mewakili surah-surah yang lain. Fatihah ini ialah wakil bagi surah-surah yang lain. Adapun surah-surah lain tidak dapat mewakili Ummul Quran. Ummul Quran Fatihah itu sememangnya dia boleh mewakili surah-surah yang lain. Maknanya kalau baca Fatihah saja seolah-olah tidak perlu lagi untuk membaca surah-surah yang lain. Sudah memadai dengan dia. Tetapi kalau surah yang lain nak ganti Fatihah tak boleh. Ini dalam bab orang kita cerita berkaitan dengan bacaan surah. Apabila disebut sunat membaca surah selepas Fatihah, maka ia tidak merangkumi jika membacanya sebelum Al-Fatihah atau mengulangi Al-Fatihah. Ia tidak sunat kerana bercanggah dengan sunnah. Surah ni contohnya, bila kata kita ni membaca sunat membaca selepas Al-Fatihah, maka bagaimana pula kalau baca sebelum Fatihah? Tidak merangkumi membaca sebelum Fatihah. Maknanya ia tidak disunatkan. Ataupun kita ulang Fatihah, tak sunat juga kerana ia bercanggah
dengan sunnah Nabi SAW, yang walaupun tidak membatalkan, tetapi tuan-tuan dan puan-puan, ia tidak menepati sunnah baginda Nabi SAW. Baik. Sekarang kita masuk dalam masalah yang seterusnya. Mengulangi Al-Fatihah sebagai membaca surah tidak memadai, kerana satu perkara tidak boleh digunakan untuk menunaikan yang fardu dan sunat di tempat yang sama. Contoh, macam mana? Dia selepas ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dia nak mendapatkan sunat membaca surah. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Nak baca surah tu. Baca Fatihah sekali lagi. Rasa macam syok pula. Dia kata, tak perlu tuan-tuan. Sebab apa? Kata musannif rahimahullahu ta'ala, tidak boleh Al-Fatihah itu sebagai ganti bacaan surah. Tak boleh. Fatihah tak boleh sebagai ganti bacaan surah. Yang ni kita dah baca. Kan? Kemudian sebab waladdallin nak baca sekali. Boleh tak? Ya, tak boleh. Sebab apa? Tak boleh. Satu benda, satu yang kita buat wajib, satu lagi kita buat yang sunat dalam tempat yang sama. Itu kata musannif rahimahullah. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jika seseorang itu tidak mampu membaca surah selain Al-Fatihah, lalu dia mengulang Al-Fatihah sebagai membaca surah. Yang ni masalah yang lain. Dia ni hanya mampu belajar ataupun mampu membaca Al-Fatihah saja. Dia boleh ataupun dia sempat ataupun dia reti hanya bacaan Fatihah saja. Bagaimana dengan surah? Adakah boleh untuk dia baca surah Al-Fatihah ganti tempat surah? Maka An-Nawawi lebih cenderung mengatakannya terhasil sunat membaca surah sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Azra'i. Maknanya boleh. Boleh. Sekiranya dia nak menggantikan tempat Fatihah itu, tempat surah itu dengan Al-Fatihah, dengan syarat dia hanya pandai ataupun dia hanya reti membaca Al-Fatihah saja. Tetapi kalau orang yang boleh baca surah lain, katakanlah dia boleh qul huwallah saja, kan, Fatihah dan qul huwallah, tak apalah. Fatihah qul huwallah rakaat pertama, rakaat kedua Fatihah qul huwallah, tak apa. Sebab apa? Sebab dia reti surah lain. Tetapi kalau hanya dia reti Fatihah saja, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, boleh untuk dia baca Fatihah ganti tempat surah. Kerana apa? Kerana dia hanya reti itu sahaja, seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, yang mana ia juga sama seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Azra'i. Pendapat yang mengatakan tidak dapat sunat dengan menguning Al-Fatihah sebagai surah diandaikan sebagai hukum umum yang tidak merangkumi kalau seorang tidak mampu membaca surah selain Al-Fatihah. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bagaimana pula bentuk surah nanti? Adakah boleh surah itu mesti satu surah ataupun bagaimana? Ataupun bolehkah kalau dalam Al-Quran satu ayat saja, ayat yang pendek dalam surah, contohnya kita ambil Nun saja, ataupun kita ambil Yasin, ataupun kita ambil satu ayat yang agak tu ada makna, contohnya Summa Nazar, surah Al-Mudaththir. Boleh tak tuan-tuan dan puan-puan sebagai letak tempat surah tersebut? Adakah boleh tuan-tuan dan puan-puan? InsyaAllah benda ni kita akan bahas di dalam pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada malam ni mendapat sedikit sebanyak manfaat untuk kita bersama. Terima kasih pada semua yang bersama dengan saya, yang berkongsi, yang tekan butang share. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang setimpal kepada usaha kita semua, insya-Allah. Wallahu alam, aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.